Update TV KPM. Sedapnya tengok Juadah nak berbuka puasa ni. Nak order yang ni lah. Alamak, habis bateri lah pula handphone saya. Okey, tak apalah, macam tu saya charge dulu. Tak apa, kita charge dulu. Boleh je, kita on plug. Kenapa gelap je ni? Tak masuk apa-apa dah on plug dah. Tak ada elektrik ke? Tak ada elektrik, menyala je. Macam mana Cuba saya tutup. Oh, menyala ada elektrik. Kenapa saya punya handphone tak boleh charge Ini ni? mengajar okey ya? Oh, okey. Alamak, peliknya. Alhamdulillah pelajar Jadi faham. macam ada sesuatu masalah je. Macam ada masalah je. Ya, apa yang terjadi ni sebenarnya? Saya punya handphone tak boleh charge lah. Oh, tak boleh charge. Cikgu Cikgu Nisa Amin. tolong tengokkan. Saya cuba off ya. Sama juga ya. Betul Tapi lampu menyala. Tak apalah, Cikgu Amin. Cuba Cikgu Amin. Kebetulan tadi saya masa kelas tadi pun saya ada bawa ni untuk dia detect voltage. Jadi kita tengoklah. Baik. Ada yang sebelah ni tak ada. Maksudnya ada sesuatu yang berlaku lah sekarang ni Okey, kalau kita tengok lampu semua menyala, cuma handphone yang tak boleh charge. Begitu dengan kotak Kita tengok agihan. pada kotak agihan dia Okey, kita tengok kotak agihan. Tengok switch semua okey. Tu, Okey, terpelantik ada tu. satu yang terpelantik tadi mungkin Patutlah. tak perasan. Oh. So, kita kembalikan ke kedudukan asal. Baik. Saya Okey, macam mana Ya, dah menyala dah handphone saya. Barulah menyala semula. Okey. Maksudnya bukan sebab tak ada elektrik dah ni, cikgu. Bukan. Ini sistem ni dia dah terpelantik sendiri. Dan itulah yang menyebabkan kita punya handphone tadi tak boleh charge. Betul, tak betul boleh tu. charge. Baik, itu dia. Dan inilah dia cikgu-cikgu kita untuk hari ini. Cikgu yang akan mengajar subjek TVET, di mana topiknya ialah pendawaian elektrik. Tapi kalau kita nak kenali dengan guru kita dengan lebih mendalam, dari sekolah mana cikgu kita ni? Ayo kita saksikan profil guru terlebih dahulu. Baik, itulah cikgu-cikgu kita untuk petang ni. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Okey, salam. Sehat cikgu Alhamdulillah sihat semua Terima kasih datang ke kelas mahir. Terima kasih juga bantu saya untuk cas handphone saya. Ada, betul. Inilah cikgu kita dari SMK Panglima Perang Kiri Tapah Perak. Ya, betul. Cikgu, tadi tu yang ada masalah dengan handphone saya tu kenapa sebenarnya cikgu? Jadinya hari inilah kami akan menerangkan bagi tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu tajuk Sistem Kawalan dan Perlindungan Pendawaian Elektrik Satu Fasa. Wow, okey baik. Cikgu nak terangkan sebentar nanti, tapi macam biasa cikgu kita kena Ya, ikut dan betul. juga patuh kepada SOP. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu ambil. Okey. Okey, kemudian diikuti dengan cikgu Nisa pula dan saya. Apabila kita sudah sanitasi tangan kita, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Okey, baik. Cikgu ada sampul cikgu ya? Ada. Okey, boleh. Kepada anda di rumah, simpanlah pelitup muka dengan cara yang baik. Jangan letak bersepah-sepah dalam rata-rata. Risau kerana kita tak nampak ada kuman ataupun bakteria di sini. Okey, baik. Cikgu Amin dan juga Cikgu Khairunisa. Terima kasih Cikgu. Nampak dah muka Cikgu masing-masing. Okey, Cikgu, tadi Cikgu nak terangkan tentang apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu tentang betul, pendawaian elektrik. Ya. Betul. Untuk hari ini kita akan melihat kepada dua jenis, dua kandungan, dua isi pengajaran, iaitu objektif kita untuk kita capai hari ini adalah yang pertama, untuk kita tahu, murid-murid tahu apa dan dapat menyatakan berkenaan dengan apa yang terkandung di dalam kotak agihan. Dan yang kedua, kita akan ajar bagaimana murid-murid dapat mendawailah, menyambung dalam antara satu komponen dengan komponen yang lain.
Dan itulah yang kita akan belajar untuk petang ini kan. Itulah objektifnya. Ya, betul. Dua objektif yang kita akan cuba habiskan pada pembelajaran kali ini. Baik, okey. Kalau nak tahu dengan lebih mendalam tentang dua objektif ini, sebentar nanti kerana kita akan berhenti berehat seketika cikgu, kita nak kembali order makanan ni. Nak buka puasa dah, handphone dah boleh on. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir. Meski penuh cabaran yang harus engkau tempuhi, meski penuh peluh dan beban di pundakmu, namun kau tidak pernah berputus asa memberikan ilmu yang kau ada. Sesungguhnya engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya mewakili semua murid ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang sanggup berkorban masa dan tenaga demi masa depan dan kebaikan anak-anak bangsa. #Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir masih lagi dengan topik kita iaitu pendawaian elektrik. Okey cikgu, tadi cikgu kata lepas berhenti berehat ni cikgu nak terangkan tentang dua objektif. Apa yang cikgu nak terangkan tu? Silakan cikgu. Okey, untuk yang pertamanya kita boleh tengok dekat atas ni. Okey. Okey, ini merupakan kotak agihan yang ada di rumah. Setiap rumah dia ada kotak agihan sama macam yang pertama tadilah. Okey, ini merupakan kotak agihan dan di dalam kotak agihan terdapat pelbagai peranti perlindungan. Jadi saya akan, sebelum kita memasang ataupun mendawai, kita perlulah kenal dulu peranti-peranti perlindungan ni. Betul. Okey, jadi yang pertamanya, okey, yang ini adalah datangnya daripada bekalan TMB. Okey, kemudian yang pertama kita perlu ada main switch ataupun switch utama. Okey, untuk switch utama, kita ada dua jenis switch utama. Okey, switch utama yang saya pegang ni, dia terdapat fuse di bahagian dalam. Okey, terdapat fuse di bahagian dalam. Okey, yang pada kotak agihan ni tiada fuse ya. Okey, seterusnya kita ada SPD ataupun nama dia Surge Protective Device. Tujuan dia untuk melindungi kita punya peralatan elektrik dengan lebih baik. Okey, seterusnya kita perlunya RCCB ataupun dalam bahasa Melayunya kami panggil pemutus litar arus baki. Okey, untuk RCCB ni dia mempunyai pelbagai jenis kadaran. Antaranya dia ada 100 mA, 30 mA dan juga 10 mA. Itu adalah mengikut litar yang kita akan sambungkanlah. Dan seterusnya adalah MCB. Kita boleh tengok kat sini Dia ada MCB dan juga nilai kadarannya. Okey. MCB ni sama juga macam RCCB ni di mana dia ada pelbagai jenis kadaran. Okey, untuk MCB ni ada banyak sikit lah. Dia ada 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere dan juga 32 ampere. Okey, itu pun adalah mengikut kita punya sambungan litar yang kita akan guna. Okey, antaranya contoh ni lah. Litar pencahayaan, litar pemanas air dan juga litar kuasa. Okey. Betul tu Cikgu Nisa. Okey, saya terangkan sedikit lagi penggunaan dia. Okey, untuk arus switch utama. Nama pun utama, jadi dia lebih fokus daripada meter, daripada TMB. Iaitu daripada TMB akan datangnya bekalan voltan, iaitu 230, biasanya 230. Jadi dan juga dalam masa sama dia akan ada arus. Ada arus, so di sini dia akan detect. Kalau lebih voltan dan juga arus, macam sini ada kadaran dia voltan dia untuk yang arus dia 63. Andai terlebih kata 65 ke apa, dia
daripada keadaan apa kata on, dia akan terpelantik. Itu untuk si utama. Untuk SPD ni pula, untuk SPD ni dia memberi 2 kali kawalan tu 2 kali. Maksudnya kalau yang ini terpelantik, yang ini dia kawal lebih baiklah. So kalau ada berlakunya guruh, kilat, ada lebihan arus, dia berlaku lebihan arus dan voltan. Sini tak dapat detect. Mungkin sini dia bagi lalu, tapi di sini dia detect sebab dia ada keadaran dia sendirilah. So di sini, kalau ada di sini dia ada indikator sebenarnya. Kalau kita tengok betul-betul, dia ada indikator. Dia ada indikator kalau menjadi warna merah, so bermaksud SPD ini perlu digantikan merah ya. Gantikan. Kalau tak gantikan, dia dah tak berfungsi lah maksudnya. So untuk RCCB. Baik. RCCB ni, di mana RCCB ini adalah dia mengawal anak-anak dia ni. Ada ibu kepada anak-anak dia. Ni macam ada satu MCB ni kan, ni di tengah ni. Ni 6A. Dia kawal 6A. Untuk 100, kenapa dia kawal 6A? 6A adalah untuk litar pencahayaan, lampu dan juga kipas. So bila lampu dan kipas, dia jauh daripada kita. Dia jauh daripada pengguna ya, merah ya. Jadi bila jauh dia letak 100. 100A maksudnya dia keadaan dia lebih lambat berbanding dengan 10 dengan 30. Di mana apabila berlakunya ada lebihan arus yang bocor, dia akan automatik daripada keadaan on, dia akan off. Jadi untuk 10 ni kenapa pemanah air? Kenapa 10 ni pemanah air? Sebabnya pemanah air ni memerlukan kadaran yang lebih kecil. Jadi bila dia kecil, dia dapat cepat dia detect. Jadi 10 milik A ni selalunya untuk shower mandilah di bilik air. Mira biasa dengar kan kematian disebabkan oleh Betul. Kadang-kadang ada pendawai elektrik ni dia terlepas pandang berkenaan dengan bab ini. Jadi ditiada dalam dia punya kotak agihan ni. Yang bahaya kepada pengguna. Sistem kawalan ni adalah dia menyelamatkan pengguna dan juga peralatan elektrik kita di rumah. Baik. Jadi bila adanya ini, bila berlakunya litar bocor, arus yang bocor terkena air ke apa semua, yang ini akan terpelantik. Baik. Bila dia terpelantik, jadi kita selamatlah. Betul. Pengguna selamatlah. Jadi untuk 30 ni, kenapa untuk yang lampu 100, yang ini 30 dan 10? Sebab ini semua berdekatan dengan pengguna, soket. Kita gunakan macam tadi kan, Cik Mira kan? Kita dekat dengan benda tu. Bila dekat, dia lebih, sensitivity dia lebih rendah. So, itu adalah yang kita cuba capai objektif yang pertamalah. Di mana dia dapat, murid-murid kami dapat menyatakan dan menerangkan apakah fungsi setiap peranti-peranti ini. Okey, ini di dalam kotak ni. Okey. So di dalam ini saja yang kita terdapat. Okey. Cik Mira mesti tertanya-tanya kenapa untuk yang 30 ni kan ada 16, ada 32. Betul tak? Murid-murid pun mungkin bertanya, cikgu, kenapa kan? Di sekolah pun macam tu dia bertanya. Kenapa yang ni 6, yang ni 16 dengan 32? Okey, untuk 16 dia hanya mengawal 2 soket. Baik. Yang Cik Mira cas tadi tu 2 soket, dan juga untuk yang 32 ni adalah dia dalam bentuk litar gelang. Litar gelang? Ya, betul, litar gelang. Mana tu cikgu, litar gelang bermaksud dia datang keluarnya dari sini. Okey. Dia pergi ke soket 1, 2, 3, kata dalam tempat tu ada 5 soket, 1, 2, 3, 4, 5, dia patah balik ke sini. Dia ada keluaran, dia ada masukkan balik dalam tempat yang sama. Baik, sebab tu dia tinggi sedikit. Itu tinggi sedikit. Okey. Tadi kan cikgu kata kalau terlebih arus voltan tu akan automatik jatuh ke bawah. Ya, untuk yang ini arus yang bocor. Arus yang bocor. Arus yang bocor ini yang akan terpelantik, dan sama juga yang ini dia arus atau voltan yang lebih. Yang datang daripada sumber bekalan TMB. Baik, okey. Bila sebut pasal jatuh-jatuh tu kan cikgu, macam saya selalulah berpengalaman dekat rumah. Tengah-tengah baring main handphone, pop, blackout. Ya, betul. Tapi yang peliknya rumah saya je pula tu yang blackout. Rumah orang elok. Kenapa je cikgu kalau selalu benda ni berlaku di mana kadang-kadang benda ni dah semakin lama semakin hilang sensitiviti dia. Baik. Mungkin di rumah tu dah lama tak 10 tukar. tahun. Okay. Dia ada syarat dia di dalam kita berpandukan kepada Suruhanjaya Tenaga. ST, Suruhanjaya Tenaga. Jadi kadang-kadang bagus. Kadang-kadang beli produk ni yang tak ada cop sirim. Ya, kalau kita tengok ada cop sirim ni sirim.
yang diakui oleh negara Malaysia. Kalau tak ada tu kadang tak elok lah produk tu bukan tak elok, kadang dia tidak disahkan di Malaysia lah. Baik. Maksudnya dah lama lah tak tukar-tukar kan cikgu. Punca mungkin terlalu lama. Lepas tu kan cikgu kalau dah lama tak tukar, lepas tu tak nak tukar, macam biar je lah, asalkan kita boleh naikkan balik, ada balik elektrik, biar tak tukar. Ada tak kesan dia cikgu? Ya, kesan dia bila peranti ni rosak ataupun RCCB ni rosak, bermaksud litar ini untuk ini dia tidak boleh digunakan. Itu je dia. Itu dia punya orang kata kelemahan dia lah. Kalau rosak dia tak boleh gunakan lah. Dia boleh mengakibatkan kita punya peralatan elektrik lain rosak. TV ke. TV peti ais biasa kita dengar bila ada peti kilat kan, dia tiba orang kata rosak. TV rosak kan. Itu mungkin benda ni dia dah semakin hilang sensitiviti. Baik, itu dia. Okey, anda dekat rumah tu macam mana? Okey ke tak rumah masing-masing? Okey, kita berhenti berehat seketika cikgu. Biarkan mereka tengok rumah mereka punya board ni macam mana. Okey, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini hanya di Mahir. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Sebentar tadi ada satu video yang menunjukkan tentang ucapan Selamat Hari Guru di mana hashtagnya ialah terima kasih cikgu. Almaklumlah tak lama lagi kita kan dan nak sambut Hari Guru pada 16 Mei di mana tema Hari Guru kita pada tahun ini ialah Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Sangat indah video tu, tapi saya difahamkan cikgu, kita dapat satu lagi ikat daripada murid-murid di rumah yang kirimkan kepada kami di studio. Mari kita bacakan ikat tersebut. Cantiknya, warna biru, ada bentuk heart lagi, bentuk hati. Di mana hashtagnya ialah terima kasih cikgu. Baik, sangat cantik. Terima kasih kepada murid yang kirimkan kad tersebut kepada kami. Kepada anda pun boleh kirimkan juga kepada guru. Nanti guru hantar kepada kami. Kami tunjuk secara langsung. Okey, baik. Itu tentang ikat. Ada lagi satu kad yang di sini, di sebelah saya. Physical card pula. Saya ambil satu boleh cikgu? Boleh teruskan. Saya ambil, saya baca dulu satu. Sangat cantik, warna pink. Kad ni buat sendiri ni. Ditulis Selamat Hari Guru from Anas Alisha binti Sudirman, kelas Kenanga. Cantiknya. Buat sendiri kad ni. Saya buka dalam dia. Baik. Wah, terima kasih cikgu atas segala ilmu yang dicurahkan dengan penuh kasih dan sayang. Hashtag terima kasih cikgu. I love you teacher. Wah, terima kasih adik Anas Alisha kerana kirimkan kad ucapan yang sangat cantik ini. Okey, baik. Itu tentang sambutan Hari Guru. Yang ini pula di studio ni tentang kita punya pendawaian elektrik. Kita nak mengkaji lagi ni. Kita punya pendawaian. Okey, silakan cikgu sambung balik. Okey, baik. Terima kasih. Apa ni, tadi kita dah selesaikan yang objektif yang pertama iaitu berkenaan dengan apa dan juga apa kegunaan dia. Apa nama dan juga kegunaan dia. So seterusnya kalau kita lihat di sini masih kosong lagi ya. Okey, sekarang ni kita pergi kepada objektif yang kedua iaitu berkenaan dengan bagaimana kita nak menyambung ataupun bagaimana kita nak buat pendawaian atau mendawai antara satu dengan satu yang lain. Cumanya sekarang komponen yang kita beli, peranti yang kita beli ni di kedai, kadang elok, kadang gagal untuk berfungsi. So, kita kena buat dulu. Kita kena test produk ni dululah. Kita buat yang simple. Pengujian yang simple iaitu menggunakan buzzer. Memang saya ada pesan kepada murid-murid saya,
walaupun benda tu baru dalam kotak tapi kadang-kadang dia rosak. Okey, jadi buzzer ni dia akan bila kita touch dia akan keluar bunyi. Jadi sama juga konsep dengan multimeter. Jadi buzzer ni dia lebih kuat bunyi dia. Jadi murid saya senang dengar. Okey, itu okey, ini tak okey. Okey. Jadi bila kita sentuh, okey. Kalau untuk switch utama dia ada 2 bahagian. Okey, atas dan bawah itu adalah bahagian yang sama. Okey, dia ada bunyi. Okey, yang sebelah. Dan kita boleh, okey, untuk SPD dia special case, dia tidak perlu lah sebab dia memang kita tengok pada indikator ni lah. Kalau lampu dia makin merah tu maksudnya dia memang dah rosak lah. Okey, seterusnya kita pergi pada RCCB yang pertama. Okey, kita on. Okey, pastikan on kalau tak on dia tak bunyi. Andai kata ada murid-murid saya bertanya, "Cikgu, kenapa yang ni off, dia berbunyi cikgu?" Saya cakap itu dalam keadaan kondisi rosak. Okey. Sebab kita tak on lagi tapi dia dah berbunyi macam keadaan dia elok. Itu kondisi dia rosak. Okey, untuk RCCB dia ada 2 bahagian sebenarnya. Dia ada bahagian N dan juga dia ada bahagian live, itu wayar hidup. So, kita tengok pada MCB senang. MCB dia ada atas bawah saja. So, senang untuk MCB dan juga seterusnya kita buat pada test kepada RCCB yang seterusnya. So, sehingga tamat. Baik. Jadi murid-murid kena cek dululah. Saya memang selalu pesan kadang-kadang bukan apa, bila kita dah buat siap pendawaian semua, kita dah mendawai semua, bila buat pengujian akhir, cikgu, ada komponen ada rosak. komponen yang bermasalah. Saya cakap, kenapa kamu tak uji dahulu? Jadi di situ saya memang tekankan kepada anak murid saya, buat pengujian produk awal untuk kita sebelum kita buat pemasangan. Okey. So bila kita nak buat pemasangan, Cikgu Nisa boleh hulurkan saya screwdriver tu? Okey, kita menggunakan kabel bersaiz untuk kotak agihan adalah 10 mm. 10 mm. Milimeter kuasa 2. Okey. Itu dia punya standard dia. Okey, sekarang ni kita ada kabel dia. Okey. Berikan saya Cikgu Nisa. Okey, kita bermula. Okey, sebelum mula, saya terlupa. Kita ada rajah pendawaian. Kalau kita tengok, kita ada rajah pendawaian. Baik. Okey, rajah pendawaian ni di mana dia membantu untuk murid-murid lebih mudah. Kadang-kadang murid-murid ni kadang dia bila tengok banyak tu dia dah makin keliru. So bila ada rajah ni dia jadi lebih mudah. Okey, dia ada 2 bahagian sebenarnya, bahagian atas dan juga bahagian bawah. So bila kita nak buat pemasangan, jadi saya akan letak, kalau bahagian atas saya akan letak di bahagian atas. Saya tak akan tengok dah bahagian bawah tu. Okey. Sebab saya tak nak keliru. Saya tak nak bagi murid-murid saya pun keliru. So bila kita nak buat, okey dah ada. Jadi kita tahu, okey sambungan ni ke sini, sini. Okey, kita boleh ikut. Baik. Kemudian kita ambil kabel kita yang mengikut kepada standard tadi tu. Okey, bila kita nak ni, kita gunakan, okey ini peralatan tangan dia dinamakan penjalur wayar. Kalau ada juga murid-murid ni dipanggil cutter. Dia boleh juga untuk menjalur wayar dan juga untuk memotong kabel lah, memotong wayar. Okey. So saya mulakan Baik. Okey, untuk yang pertama kita ambil yang itu. Okey. Okey. Kita buang penebat. Dia ada penebat dan dia juga kalau kita tengok betul-betul dalam ni dia ada teras dia. Okey, kita buang teras dia. Okey, kita buang penebat dia, kita tinggalkan dia punya teras dia. Kenapa cikgu? Kenapa kena buang penebat tu? Okey, kalau kita skru ataupun kita buat tamatan di atas penebat ni, jadi dia tidak ada keterusan, dia tidak ada pengaliran arus. Jadi kita kena buang dia punya penebat ni. Jadi kita ambil ukuran. Okey, kita ada plier untuk kita bengkokkan. Kenapa tak boleh bengkok dengan jari? Sebab kabel ni keras. Jadi kita gunakan plier, bantuan daripada plier. Okey. Baik. Okey, kemudian kita tengok litar ni. Okey, kat mana kita nak sambung? Okey, kat sini kita akan berhenti. So kita marking. Dan juga. Okey, seterusnya kita akan potong. Okey. Okey. Kabel yang lebih ni kita tepikan dulu. Okey, kita buang dia punya penebat dia. Sama juga buang penebat juga. Buang penebat. Selalunya anak murid saya pesan jangan buang penebat ni merata-rata. Kadang dia orang jatuh-jatuh tu dia orang tinggalkan. Jadi kebersihan lah, dari segi kebersihan lah. Jadi kita tekankan aspek kebersihan. Okey, kita masukkan dia. End sini dengan end sini kita gabung. Kemudian kita skrukan dia. Okey. Okey. Yang ni jangan skru lagi sebab di sini ada 2. Jadi kita yang sini ada 1. So kita skrukan yang 1. Okey. Dia haruslah ketat. Okey. Ketat Kalau longgar tak jadi cikgu? Kalau longgar jadi, tapi bila
datangnya arus elektrik, dia longgar, dia akan berlaku percikan api. Itu yang bahayanya. Jadi okey, agak ketat. Kemudian kita ambil yang kedua. Okey, yang kedua sama juga. Kita ulang balik proses Kita ulang pertama. balik dia punya langkah dia. Kita buang dia punya penebat. Kemudian kita ambil ukuran dia. Kita bengkokkan dulu. Okey, kita bengkokkan dulu. Okey, sorry. Kita bengkokkan dulu. Okey. Okey, kemudian kita ke mana? Ke sebelah sini end betul. sini. Okey, jadi kita ambil ukuran dia. Okey. Dah masukkan di end Yes, sebelah betul. sana. Kita akan masukkan balik ke end sebelah sana. Okey. Memang kalau nak potong semua kena guna cutter dia kan cikgu. Tak Ya. boleh lah nak potong guna gunting, jangan buat. Gunting. Gunting jangan amalkan kalau terdesak sangat pun jangan buat dahulu. Ya. Dapatkan peralatan yang betul. Kita gunakan peralatan yang betul untuk kita buat pendawaian. Okey. Okey. So kita masuk, kemudian okey dah masuk Kemudian kita buat tamatan. Okey, sini dah siap 2. Dalam gambar pun 2. Okey, kita Ketatkan. skrukan dia. Baik, kita skrukan dia. Okey. Okey, skrukan. Okey. Okey. Waktu Kemudian? skru pun jangan terskru pada dia punya penebat ni. Kalau tak ada arus lah. Walaupun kita dah buang yang tu, takut kadang-kadang pelajar kita kan, ada skru dia masukkan dalam-dalam, kemudian dia skru. Rupanya dia dah skru dekat atas penebat ni. Jadi tak adalah pengalir yang mengalir kan. Tak ada arus lah yang mengalir. Jadi kita kena hati-hatilah waktu buat tamatan tu. Okey. Okey, saya bila ada 2 macam sini kan, dia ada 2 sambungan. Jadi saya sukalah ajar murid-murid saya pun bengkokkan sikit. Oh, Sebab yang satu tu dia akan masuk tegak, yang satu lagi tu dia akan ambil daripada tepi. okey. Sebab skrunya dia tu mungkin di tengah-tengah. Jadi takut dia tak kena. Dia tak kena dia punya teras dia tu. Okey. Jadi kita kena bengkokkan sikit Bengkokkan lah. sikit. Okey. Dan tadi bila cikgu potong penebat tu kan cikgu, banyak mana kita nak potong penebat tu? Selalunya saya akan ambil anggaran 1 cm. 1 sentimeter. Anggaran lah. Tapi kadang oleh kerana dia terlebih, kita potong sedikit lah. Tapi selalunya saya akan terang kepada anak-anak murid saya, 1 cm. Maksudnya kita potong ni anggaran dia 1 cm. Baik. Itu mudah. Ini untuk cikgu masukkan di mana pula? Okey, saya buat sambungan seterusnya. Daripada sini, daripada sini, saya akan sambungkan ke bahagian ini. Ke Baik. bahagian RCCB 10 mA. Okey. Wow. Murid-murid buat benda ni di sekolah, cikgu? Murid tingkatan 4 yang buat. Untuk kami subjek PUMA, Pendidikan Vokasional Menengah Atas, kami tingkatan 4 buat ni untuk tingkatan 4. Okey, so kita masukkan. Kita dah ada ni. Dia keras so memang yang ni lah yang sepatutnya yang perlu buat. Okey, kita tamatkan buat tamatan dia. Kita skru dia baik ketat. Dia untuk kabel ni pun dia ada pelbagai jenis saiz kabel. Macam yang untuk peranti perlindungan ni, kita perlu guna kabel yang lebih besar lah. Bersaiz 6 mm. Okey, contohnya macam litar pencahayaan tu, kita boleh guna saiz kabel yang kecil je, 1.5 saja. Macam litar kuasa, kita guna 2.5. Besar sikit lah. Mengikut litar, jenis litar yang kita akan buat lah. Itu tentang saiz kabel. Ada pula warna-warna kabel yang lain. Ada hitam, ada merah. Itu kenapa pula cikgu? Yang pasal warna kabel tu. Okey, untuk warna kabel ni, kenapa ada warna merah, warna hitam? Jadi untuk sebenarnya warna merah ni adalah untuk arus wayar hidup lah. Untuk live. Okey. Jadi hitam ni sebenarnya kalau ikut kepada standard dalam Suruhanjaya Tenaga, hitam adalah untuk neutral. Tapi kami gunakan untuk ni yang untuk kotak agihan ni, dalam ni untuk penyambungan peranti ni, kami menasihatkan murid-murid kami boleh gunakan ini dengan syarat. Dengan syarat kalau tiada kabel yang berwarna merah lah. Sepatutnya dia warna hitam, merah dan hijau. Hitam, merah dan juga hijau. Ya, itu yang untuk satu fasa. Warna warna untuk satu fasa, pendawaian satu fasa, merah untuk wayar hidup, hitam untuk neutral dan juga hijau untuk wayar bumi. Itu sajalah. Okey, jadi untuk yang tamatan sini memang kita gunakan hitam lah. Kita guna hitam lah. Okey.
Sambil-sambil Cikgu Amin tengah potong dan skru tu kan. Saya ada nampak lah yang saiz antara wayar hitam dan juga kabel warna merah tu lain juga. Yang merah tu agak kecil sedikit kan. Mungkin kerana litanya pun lita yang tidak menggunakan voltan ataupun elektrik yang tinggi. Ya, betul. Okey. Baik. Ini cikgu masukkan untuk penyambungan neutral. Ini saya tengah buat neutral. Neutral sahaja. Untuk neutral sahaja. okey. Dia sebenarnya kalau murid-murid saya, saya akan guide supaya murid-murid itu lebih nampak dia susah sikit nak masuk Okey. Saya akan guide anak-anak murid saya supaya teliti. Sebab benda ni adalah sistem kawalan. Kalau benda ni gagal, bermaksud dia orang punya pendawaian tu, anak murid saya punya pendawaian tu gagal. Yang ni benda yang ibarat kita di rumah tu ibu lah. Okey. Betul? Okey, nak skru pun kena ketat. Ya, betul. Kena ketat. Kalau tak ketat nanti dia tertanggal. Dia bila tertanggal dia akan berlaku percikan api. Sebab arus ni dia akan bila tak ni dia akan tertanggal dan dia akan menyebabkan percikan api lah. Spark. Apa kita panggil apa? Spark. Kerosakan lita buka. Kerosakan lita buka. Ya, sebab dia tak sambung dengan ketat kan. Jadi maybe kabel tu boleh tertanggal. Tu kita panggil kerosakan lita buka. Okey, sekarang ni saya akan sambung untuk live pula. Okey, kalau kita tengok daripada dalam gambar tu dia akan sambung sebelah. Ya. Sebelah ni dia akan sambung. Okey. Ini cikgu nak buat untuk kabel live pula. Ya, betul, kabel live pula. Okey, untuk masukkan. Baik. Maksudnya kan cikgu kat sekolah kalau murid-murid dia ajar begini kat rumah kalau ada kerosakan pun dia orang boleh betulkan sendiri. Sebenarnya Tak apa cikgu ambil sambil-sambil. mengajar boleh. Nak buat tu sebenarnya dia orang kena ada sijil kompeten. Jangan tersalah lah. Belajar boleh, nak buat di rumah boleh, tetapi yang sebenarnya kena ada sijil kompeten lah. Kalau tak ada sijil kompeten, kalau terbakar nanti ada buat penyiasatan, bomba buat ke ataupun daripada Suruhanjaya Tenaga yang turun atau JKR yang turun, dia akan tanyalah siapa yang buat pendawaian akhir. Siapa yang usik yang terakhir. Siapa yang usik papan ni yang terakhir. Baik. Okey cikgu, yang untuk cikgu buat yang ni pendawaian live ni antara langkah terakhir lah dalam pendawaian ni. Ke ada lagi langkah lain? Ada, dia akan sambung di bahagian bawah pula. Oh, di bawah pula. Oh, ini maksudnya kita buat dekat atas. Ini baru bahagian atas saja. Lepas ni kat bawah pula. Dan bawah pun menggunakan kabel yang sama, iaitu kabel untuk neutral dan juga live juga. Ya, Kita betul. guna saiz yang sama juga. Saiz yang sama juga. Okey, baik. Okey. Okey. Dekat atas tu satu live lah cikgu. Okey, ada lagi yang kedua pula. Kabel yang kedua. Ada, dia sambungan dia ada lagi. Sambungan lagi untuk yang kedua pula. Ini kalau tersilap ni tak jadi kita punya Betul. pendawaian Itu kalau ni. anak murid saya pesankan. Ketelitian penting. Bukannya kecepatan. Dalam betul. untuk membuat pendawaian kotak agihan ni, ketelitian penting lah. Jadi kalau dia buat laju pun, tapi kalau andai berlaku sesuatu masalah, saya akan inilah merujuk balik semula lah peraturan-peraturan yang sepatutnya ada dalam pemasangan kotak agihan. Baik. Okey, ini cikgu nak buat kabel untuk live yang sambungan yang kedua. Ya, sambungan yang kedua. Ini adalah sambungan yang kedua. Saya nampak kat situ ada 1, 2, ada 3 sambungan cikgu. Betul ke cikgu? Ya, betul. Ada betul. Ada 3 sambungan yang datangnya dari bahagian atas. Yang di bahagian atas. Dia ada 2 bahagian, bahagian atas dan bahagian bawah. Okey. Okey, dia kena ketat Kalau tak ketat takut dia tercabut. Okey, masuk di sini. Okey, masuk di seterusnya pergi ke sini. Baik. Okey, dan juga kita ada Kita sambungan potong lagi sekali untuk sambungan yang ketiga pula. Yang ketiga. Okey. Okey. Nampak macam mudah. Sebabnya yang buatnya saya apply-kan benda ni selalu. Jadi nampak macam mudah. Tapi kalau orang yang baru belajar, benda ni agak mencabar sebenarnya. Betul. Betul tu cikgu. Kalau yang jarang buat ni tak reti cikgu. Yang jarang buat. Itu macam anak murid saya. Masa dibuat tu, saya kena buat pemerhatian yang lebih lah. Penelitian lebih. Sebab saya tak nak murid-murid saya tu tersalah langkah. Jadi kalau tersalah langkah daripada awal, nanti di alam pekerjaan pun dia
dia akan membawa benda yang samalah. Jadi berlaku permasalahan pada pekerjaan dia nantilah. Betul. So saya tak nak dia melakukan kesalahan tu berulang kali. Jadi saya kena betulkan di peringkat awal lah. Betul tu. Jadi kita sebagai anak murid ni sepatutnya kena rasa bersyukur kerana mempunyai guru-guru yang sentiasa membimbing dan mengajar kalau kita lakukan kesilapan. Betul. Baik. Okey, sementara cikgu tengah nak susun ataupun tengah nak sambung untuk kabel live ni, lepas ni cikgu nak buat yang bahagian bawah pula. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh, boleh. Kita kembali selepas ini untuk kita uji pula litar cikgu ni. Jadi ke tak jadi kan? Okey, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir. Baik, kembali kita di Mahir. Sedar tak sedar kita dah berada di segmen yang terakhir dah cikgu. Tadi sebelum berehat cikgu dah buat dah bagaimana nak buat pendawaian ni. Sekarang dah siap dah kita punya pendawaian kan cikgu? Ya, siap. Betul, dah siap. Atas dan bawah dah siap. Selesai. Selesai. Sekarang kita nak uji pula ke cikgu? Ya. Okey, mari Lepas kita selesai, pastikan lepas kita buat apa-apa pendawaian, kita perlu uji dulu. Supaya apa? Supaya litar kita tu disambung dengan betul. Okey. Jadi sama juga saya akan menggunakan buzzer dan ataupun kita boleh guna multimeter. Okey. Untuk buzzer, okey, kita akan cek sambungan yang Cikgu Amin buat ya. Okey. Sebab yang Cikgu Amin kata kita di bahagian atas dia ada live dan neutral. Jadi live kita perlu ceklah setiap sambungan pada live. Baik. Okey, dengar tu ada bunyi. Oh. Ada bunyi ya. Makna sambungan dia dalam keadaan baiklah. Okey, saya akan touch pula pada RCCB. Okey. Setiap live lah kita akan cek satu-satu. Maksudnya kalau bunyi tu betul lah tu? Kalau bunyi tu betul lah. sambungan dia betul lah. Okey. Melainkan dia menggunakan yang telah rosak. Yang dia telah rosak tu yang saya cakap tadi. Bila dah siap, dah lah susah, dah siap, lepas tu ada yang rosak, itu yang saya tegurkan. Kita kena ikut yang permulaan tadi yang buat pengujian dahulu. Baik. Okey, tadi kita dah cek live. Kemudian kita test untuk neutral lah. Okey, untuk neutral sama juga kita akan cek satu-satu. Dan selesai. Kemudian untuk neutral dia akan tamat pada bus bar. Okey, kita boleh tengok di bahagian sini. Okey, ini dipanggil bus bar. Okey, bus bar ni dia ada dua untuk neutral. Satu untuk litar pencahayaan dan satu lagi adalah untuk litar kuasa. Okey, kita boleh test daripada switch utama terus kepada bus bar. Maksudnya mana-mana skru pun kita boleh test. dia menerus di mana daripada dia bersambung punca terus. permulaan sehinggalah ke akhir. Jadi betul. Kadang-kadang kita cek satu-satu tu, kadang saya cek yang murid-murid, dia betul. Dia ada bunyi. Tapi bila saya touch daripada permulaan hingga ke akhirnya, itu ujian nama dia ujian keterusan. Hilang, bunyi tu hilang. Bila saya cek, rupanya ada Salah sambungan. tamatan yang tidak ketat. Oh. Dia berpunca daripada itu juga kadang. Baik. Yang kita punya ni sempurna lah. Sempurna. lah. Alhamdulillah, Okey. syukur. Okey. Okey. Dan jangan lupa juga kita perlu cek juga dia punya earth pembumian. Pembumian tu penting ya untuk melindungi kita punya peralatan elektrik dan juga diri kita sendiri. Okey, untuk earth ada pada SPD saja. Baik. Okey, kita touchkan pada dia punya bus bar. Okey, ada bunyi ya. Okey. Okey, untuk earth lain, Cikgu Amin boleh okey. terangkan? Okey, untuk earth, kalau kita lihat di papan ni, dia di bahagian bawah, di mana dia akan ada penyambungan. Kalau perasan semua ya, murid-murid dan juga semua, dia di penyambungan di rumah, kalau kita nampak ada satu kabel warna hijau tu keluar daripada dinding tu turun ke tanah. Okey, ini adalah yang saya telah sediakan, itu kabel dan juga itu yang dipegang tu adalah elektrod bumi. Yang ditanam, yang dipegang tu memanglah ini kita menunjukkan takut
Kalau ditanam nanti tak nampak. Jadi saya bawa yang sediakan yang inilah rupa sebenar dia. Oh, Ah. maksudnya terus turun ke bumi ni yang mana cikgu? Dia punya wire ke dia punya ni? Wayar dia hanya sampai ke permukaan tanah saja. Okey. Dan yang ditanam adalah elektrod tu. Baik. Diketuk menggunakan itulah penghentak tu kita tanam. Kadang-kadang kita pun terlupa. Kadang ada rumah tu saya jumpa elektrod dengan itu saja, kabel. Dia tak ada kotak dia. Okey, kalau kita tengok di bawah tu ada kotak dia. Cikgu Nisa boleh boleh ni. Boleh. Ambil Okey, itu dinamakan earth chamber. Itu dia menghalang daripada kita terpijaklah wayar ni. Bukan apa kadang-kadang. Okey, saya pergi kepada bahagian yang kepentingan pembumian ni kadang-kadang. Bila arus ni lebih, saya cakap tadi cerita pasal arus lebih, voltan lebih, ke mana perginya? Dia pergi dinyahcaskan ke elektrod bumi, ke dalam tanah. Jadi apabila dia tidak buat penyambungan yang baik, apabila ada kawasan tu berair, bila kita pijak, secara automatik kita akan terkena renjatan elektrik. Oh. Itu yang kita biasa dengar. Kenapa tiba-tiba kita lalu hari biasa tak ada apa, tapi bila ada air, kita terpijak, badan kita bergetar, macam terkena renjatan kan. Itu berpunca daripada pembumian yang tidak baik. Okey, kalau yang macam ni cikgu, ini saya pegang langsung ni cikgu. Sebab saya tak Ini pegang langsung, selagi tidak berlaku lebihan arus, kita pegang secara macam tu, satu memang keselamatan bahayalah. Tapi kalau dalam keadaan litar ni yang tidak ada sumber bekalan, masih selamatlah. Dalam keadaan kalau litar ni telah kita masuk dia punya arus elektrik, Cik Nisa kemungkinan dalam keadaan bahayalah. Takut kita ada litar bocor di sini. Ya, betul. Betul. Jadi semua penerangan ni adalah berkisarkan sistem kawalan dan juga perlindungan untuk rumah. Di mana kalau tiada ini, kita punya nyawa mungkin terkorban dan juga kita punya peralatan elektrik akan rosak. Baik. Itu biasa, memang sangat-sangat biasa. Kalau semua ini mengawal, kalau berfungsi dengan baik, keadaan kita selamat. Kalau tidak baik, kita pengguna mungkin nyawa kita dalam keadaan terancam dan juga barang-barang elektrik kita. Itu kita dengar kan? Bila petir, TV rosak. Bila petir ada guruh yang kuat, Peti ais pula. peti ais rosak. Wah, sebab Lepas tu, itulah. itu masalah kan. Sebab daripada awalnya pun dah ada kesilapannya di sini. Okey, baik. Dah faham Betul. dah. Okey, mungkin Cikgu Amin ataupun Cikgu Nisa ada last word, kata-kata akhir untuk murid-murid yang sedang menonton di rumah. Okey, untuk Silakan. kata-kata terakhir. Bila dah siap semua ni, kita dah uji semua, dah selamat. Ada satu benda yang kita kena buat, iaitu dengan berkenaan dengan kita kena buat pengujian. Kalau kita perasan pada RCCB, dia ada satu perkataan tulis T. Kita kena tekan. T, tekan. Test. Dia test. Dia bukan tekan. Dia ada kataan dia test. Tapi kita kena tekan. Bila kita tekan, kita tahu dan ini berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi, di sini saya boleh tunjukkanlah. Okey. Kita ini, okey, di dalam keadaan litar hidup, di mana ada sumber bekalan. Jadi, kita nak uji. Baik. Adakah RCCB kita ni dalam keadaan baik atau tidak? So, kita kena tekan. Okey, di sini dia ada satu punat dia, iaitu butang tekan dia. Bila kita tekan dia, okey, saya tekan yang bahagian lampu. Yang lampu kita guna yang 100 betul. Lampu ni akan automatik dia akan off. Jadi berfungsi dengan baiklah. So untuk soket ni kita tekan, dia tidak boleh digunakan lah. Jadi benda ni dalam keadaan selamat. So rumah kediaman kita duduk tu selamat dan sesuai untuk diduduki lah. Ya, baik. Itu dia daripada Cikgu Amin. Bagaimana pula dengan Cikgu Nisa? Short and sweet, Cikgu Nisa. Silakan. Okey, jadi kita sebagai macam saya sebagai perempuan, kita yang perempuan pun kalau boleh janganlah kita takut nak pergi ke kotak agihan ni. Contoh macam Mira tadi kan, blackout, tak tahu nak buat apa kan. Jadi kita perempuan boleh pergi ke kotak agihan ni dan kita boleh tolak on dia. InsyaAllah tak ada apa-apa, jangan risau. Ya, betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nisa dan juga Cikgu Amin atas perkongsian yang diberikan hari ini. Ingat, kalau blackout jangan takut. On je dia, nanti menyala balik. Okey. Kepada anda di rumah, terima kasih kerana setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Sama.